The topic is leadership skill. Now, we will going to know what is leadership mean. Leadership is a process which a leader attempts to influence his or her followers to establish and accomplish a goal or goals. Baiklah, sekarang kita akan memberi fokus kepada type of leader. Type of leader terbahagi kepada 4 perkara. Antaranya ialah autokratik, perundingan, demokratik dan laissez-faire. Untuk lebih memahami masuk keempat-empat jenis leader ini, mari kita saksikan video ini. So, we will go into the situation. Situation is, sebuah syarikat zoo sedang berbincang cara meningkatkan sel ketika musim COVID-19. Baiklah, sekarang kita pergi kepada type of leader yang pertama, iaitu autokratik. Apakah autokratik ini? Mari saya jelaskan. Autokratic leader set their goal without considering the opinion of their followers, then coming there with followers to execute their exact task without question. Dengan tanpa melengahkan masa lagi, mari kita saksikan lakonan ini. Seperti yang kita sedia maklum, sel syarikat kita telah berkurang hampir 1 juta ringgit akibat COVID-19 ini. Pihak atasan desak saya untuk membuat sesuatu bagi memulihkan keadaan. Jadi saya buat keputusan untuk menambahkan bilangan haiwan dalam zoo kita ni. Dengan itu, kita dapat menarik perhatian pengunjung untuk berkunjung zoo kita lah. Maafkan saya Puan, tapi saya rasa pendapat Puan tu saya kurang setuju sebab sekarang ni kita ada masalah COVID-19 and sekarang ni kita punya syarikat mengalami banyak kerugian dan kita juga kurang peruntukan Puan. Ya Puan, untuk pengetahuan Puan, peruntukan makanan haiwan telah dikurangkan, jadi pihak kami terpaksa membuat catuan makanan disebabkan kekurangan bekalan makanan. Jadi saya rasa idea untuk menambahkan lagi bilangan haiwan dalam zoo itu agak tidak relevan. Saya minta maaf, tapi mungkin kamu boleh buat pinjaman bank untuk mohon bantuan dan kamu boleh cari supplier yang tawarkan harga yang berpatutan lah untuk dapatkan bekalan makanan. Saya dah buat kertas kerja dan telah diluluskan oleh pihak atasan. Jadi saya tak nak dengar sebarang masalah di mana-mana unit. Faham? Baiklah, faham Puan. Nah, sekarang kita akan pergi kepada type of leader yang kedua, iaitu perundingan. Apakah maksud perundingan ini? Mari saya jelaskan. Consultative leaders solicit the opinion and ideas of their followers in the goal-setting process but ultimately determine important goal and task assignment on their own. Dengan tanpa melengahkan masa lagi, mari kita saksikan lakonan ini. Seperti yang kita sedia maklum, sel syarikat kita telah berkurang hampir 1 juta ringgit akibat COVID-19 ini. Pihak atasan desak saya untuk berbuat sesuatu bagi memulihkan keadaan. Jadi saya nak minta pendapat semua tentang cara kita nak atasi masalah ini. Ada sesiapa nak bagi pandangan tak? Saya cadangkan zoo kita untuk menambahkan pekerja bagi unit kebersihan. Hal ini kerana kebersihan sesuatu tempat itu juga boleh menarik perhatian pengunjung. Selain itu, saya mengesyorkan zoo kita untuk membuat proses disinfection bagi menunjukkan bahawa zoo kita ni benar-benar mengikut SOP. Ya, satu cadangan yang bagus. Tapi bagi saya yang suka untuk mendapat pekerja baru disebabkan ekonomi negara kita yang kurang stabil. Jadi Miss Jasmine, saya nak awak buat research syarikat mana yang menawarkan servis itu dan cuba berunding dengan mereka untuk dapatkan harga yang murah.
Baiklah. Ada cadangan lain? Ada cadangan. Apa kata kita kurangkan penyelenggaraan daripada 2 kali sebulan hanya kepada sekali sebulan. Dengan itu kita boleh mengurangkan kos penyelenggaraan. Okey. Nanti serahkan surat rasmi kepada saya. Saya akan bertimbangkan cadangan tersebutlah. Baiklah, sekarang kita akan pergi kepada type of leader yang ketiga, iaitu demokratik. Apakah maksud demokratik? Mari saya jelaskan. Democratic or participate leader participate equally in the process with their followers and let the group make decision. Untuk mengetahui dengan lebih mendalam, mari kita saksikan lakonan ini. Seperti yang kita sedia maklum, sel syarikat kita telah berkurang hampir 1 juta ringgit akibat COVID-19 ini. Pihak atasan desak saya untuk berbuat sesuatu bagi memulihkan keadaan. Jadi saya nak minta pendapat semua tentang cara kita nak atasi masalah ini. Ada sesiapa nak bagi cadangan tak? Pada pandangan saya, apa kata kalau kita buat live pertunjukan berbayar? Kita akan buat secara siaran langsung, tapi kita akan buat secara berbayar. So maksudnya kalau siapa-siapa yang ingin melihat, mereka perlu membeli terlebih dahulu tiket pertunjukan. Okey, lepas itu kita akan berikan mereka nombor ID. Nombor ID, so dengan nombor ID tersebut mereka boleh gunakan untuk sebagai nombor PIN ataupun nombor kod untuk masuk ke live. So daripada situ kita dapat collect duit itu dah. Macam mana pendapat yang lain? Semua setuju? Boleh juga, sebab secara tak langsung kita boleh elakkan persentuhan antara pengunjung dengan haiwan. Sebab macam minggu lepas ada pengunjung ni dia balik botol menira dekat monyet kat Sangkabi. Sebabkan itu kami terpaksa membawa monyet tersebut ke klinik veterina untuk dapatkan rawatan. Dan itu antara penyebab yang menyebabkan kos rawatan kita meningkat. Okey, untuk peralatan nak buat live, saya boleh uruskan. Saya ada kenalan yang bekerja dalam bidang ini. Saya boleh tolong dalam proses pembayaran tiket atas talian. It's good idea. Pengunjung tak perlu bersusah payah datang ke zoo, hanya duduk di rumah dan menontonnya bersama keluarga. Baiklah, sekarang kita akan pergi kepada type of leader yang keempat, iaitu laissez-faire. Apakah maksud laissez-faire? Mari saya jelaskan. Laissez-faire is extremely laid-back leader, so we'll call it laissez-faire leaders. Let the group take whatever action each member feel is necessary. Dengan tanpa melengahkan masa lagi, mari kita saksikan video ini. Seperti yang kita sedia maklum, sel syarikat kita telah berkurang hampir 1 juta ringgit akibat COVID-19 ini. Pihak atasan desak saya untuk berbuat sesuatu bagi memulihkan keadaan. Jadi saya nak kamu semua berbincang dan serahkan kertas kerja kepada saya akhir bulan ini. Sebalang masalah boleh rujuk saya lah. Baiklah, faham puan. Ada sebalang pertanyaan? Kalau tiada, sila mulakan perbincangan anda lah. Saya serahkan tugas ini kepada anda semua ya. Okey, demikian merupakan antara jenis-jenis leader yang terdapat dalam tajuk leadership ini. Sebelum saya akhiri video ini, kita akan buat sesi soal jawab yang ringkas. Ada sesiapa yang ingin bertanya? Assalamualaikum. Saya Zulaika. Saya ingin bertanyakan soalan. Apakah kelemahan laissez-faire? Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Zulaika. Baiklah. Jawapannya ialah, gaya kepimpinan ini agak popular dan sering diamalkan, namun demikian, ia tidak realistik dan tidak matang apabila berhadapan dengan situasi di mana berkembang pesat sedang berlaku dalam bidang kualiti dan berkepesanan dalam inovasi dan teknologi. Nak senang faham, laissez-faire biasa orang-orang macam Dr. gunalah. Dia tidak perlu rujuk orang atas nak buat keputusan. Baiklah, itu sahaja. Assalamualaikum. Nama saya Suraya.
Saya ingin bertanyakan soalan, what the meaning of autocratic? Thank you. Baiklah, terima kasih untuk Puan Suraya. Mari saya terangkan apakah maksud autokratik. Sepertinya dipertanyakan oleh Puan Suraya untuk saya, iaitu apakah maksud autokratik. Senang untuk difahami. Autokratik ialah pemimpin autokrasi ini cenderung untuk memimpin dan menggunakan kuasa secara paksaan. Misalnya, pemimpin membuat satu keputusan dan rakyat harus mematuhi arahan tersebut. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.